sebelum tu saya nak cakap terima kasih kepada Datuk Bahar kerana sudi lapang masa lah. Apa yang ada dalam hati saya hanyalah hormat, sanjung dan sayang dengan Datuk Bahar Zin yang banyak menulis selama ni. Saya yang patut terima kasih kena bagi ruang untuk saya. Orang sepatutnya berebut nak bercakap dengan Datuk Bahar sepatutnya. Saya memang kat depan sini ada beberapa buku buku Datuk lah. Saya mungkin seperti saya cakap dengan Datuk sebelum ni, mungkin saya umur 52 tu. Mungkin selama 50 tahun yang sebelum ni saya belum mencapai usia kematangan pemikiran untuk betul-betul kematangan tak tergantung pada usia. Ya, betul lah tu. Baru lewat ni je apabila saya dapat menghargai penulisan-penulisan Datuk, saya macam jadi satu ketagihan untuk membaca apa yang saya boleh dapat dan video-video yang saya boleh nonton berkenaan dengan Datuk Bahar Zin. Alhamdulillah, terima kasih. Datuk punya penulisan tu sangat mengujakan saya kerana kejernihan dia, kejelasan dia dan maksud-maksud yang Datuk nak sampaikan tu. Selama ni saya merasakan bahawa penulisan Melayu sangat verbose, banyak sangat menggunakan kata-kata. Tapi Datuk telah menempeling saya bahawa kita boleh menggunakan bahasa yang ekonomikal untuk menyampaikan maksud-maksud kita. Sebab tu bila saya baca Datuk, saya tak boleh letak. Saya nak terus baca dan saya kena cari Datuk sehingga saya dapat untuk berbual. Itulah saya punya perasaan terhadap Datuk Bahar Zin. Terima kasih. Dan saya faham Datuk punya kerjaya yang lebih pada 60 tahun memertabatkan persuratan Melayu ni untuk saya capai, untuk saya faham dalam masa sejam ni memang sukar lah kan. Begitupun saya cubalah untuk dapatkan banyak yang boleh bagi diri saya tu. Jadi saya cuba nak sikit gitu. Datuk punya usaha untuk kamus Dewan Bahasa tu, edisi pertama tu sebenarnya sangat-sangat memberi sumbangan kepada saya pun secara peribadi. Kerana sebagai seorang penulis lirik, pembuat skrip dan sebagainya, saya sangat bergantung kepada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Tanpa usaha Datuk, tak tahu apa akan jadi kepada saya sikit sebanyak. Saudara sebut tentang kamus ni, memang pengalaman terlibat dalam penyusunan kamus tu sesuatu yang sangat bermakna dalam riwayat hidup saya lah. Saya hanya sebagai penolong ketua bahagian bawah, yang memimpin Dr. Iskandar. Dia dari Indonesia tapi terdidik di Belanda. Isteri dia pun orang Belanda kan. Tapi suatu peluang yang sangat berharga juga pada saya ialah sewaktu Ketua Pengarah Dewan Bahasa Allahyarham Syed Nasir waktu itu pindahkan saya daripada bahagian pendidikan sastra kepada kamus sebagai timbalan ketua kan. Jadi itu suatu sebahagian sejarah yang penting dalam riwayat hidup saya lah. Bagus saudara timbulkan tu untuk saya refresh balik kan. Saya kira 4 tahun, 5 tahun gitulah kan. Daripada bahagian pendidikan sastra, saya dipindahkan ke bahagian kamus untuk jadi timbalan ketua, dan Dr. Iskandar dipinjamkan. Dan setiap tahun selama 4 tahun dipinjamkan Profesor Tiu daripada Leiden untuk berbincang tentang apa yang kita buat lah kan. Cuma suatu hal yang saya suka sebutlah, pada waktu itu kita tak ada komputer dan sistem kita tak beli beberapa buku sastra, bukan sastra, perubatan, pertanian dan sebagainya. Mana istilah-istilah Melayu tu kita tanda
dan kita salin dengan typewriter atas kad 4 inci dengan 6 inci. Ah. Jadi kita ada di sekitar 30,000 lebih kad 4 inci, 6 inci itu yang mengandungi kata dasar dan juga contoh penggunaannya di dalam ayat. Kemudian daripada mana sumber kita petik. Kan? Jadi hampir seluruhnya dilakukan secara manual. Itu suatu hal yang berbeza daripada jabatan-jabatan lain lah. Tetapi kita juga, ini saya selalu sebutlah kan, menekankan satu disiplin kerja yang sangat ketat. Disiplin. Ya. Kerana proses buat kamu di Dewan sudah gagal 2-3 kali. Ya. Tak pernah berhasil, hanya kad contoh saja ada dalam mana. Jadi saya pun tak tahu kenapa waktu itu Ketua Pengarah Dewan, saya dah suka kerja sastra buat research apa kan. Dipindahkan saya ke situ kan. Dan kita menekankan disiplin kerja yang sangat ketat. Tak boleh macam pekerja di jabatan lain. Datang tepat berwaktu, tanda pukul berapa masuk kerja. Pukul 10 sampai 11 time siapa nak keluar dua orang aja. Nak keluar pergi kantin pun tulis pukul berapa keluar, balik pukul berapa. Pukul 10 balik. Jadi keluar. Jadi itu bahagian yang aneh, berbeza daripada bahagian-bahagian lain lah. Jadi saya sikit tidak menentang, malahan saya kira kalau kamu sih nak jadi, nak berhasil pertama kali, mesti ada satu sistem disiplin kerja yang sangat berbeza daripada sistem lain. Bukan saja jabatan-jabatan lain di Dewan Bahasa, tapi di pejabat lain pun. Dan kemudian selama 4 tahun sekurang-kurangnya, selepas maghrib, asar, lepas kerja pukul 4 lebih, kita balik. Lepas tu balik rumah, makan, lepas maghrib datang balik ke Dewan. Daripada pukul 8 kerja sampai pukul 10 malam. Itu selama 4 tahun tu. Saya pula, baru itu tahun 66 tu, baru kahwin. Alamak. Jadi isteri saya takut tinggal rumah malam-malam. Jadi saya terpaksa kunci daripada luar. Tak boleh bawa sekali tu. Tak boleh bawa sekali. Oh, tak boleh. Dia pun tak mahu kan. Satu hari ipar-ipar saya datang malam tahu. Ketuk-ketuk, ada orang tapi kunci daripada gate luar. Jadi isteri saya kena beri keterangan kat dia orang. Dia kata cemburu betul lah lelaki kau dia kata. Itu dia secara umum lah, bayangkan kerja disiplin itu. Malahan beberapa pegawai ada masalah mental lah kan, depresi. Disebabkan oleh itu. Ya. Tapi barangkali saya pun tahan dan ikut berdisiplin kerana waktu itulah perjuangan bahasa kebangsaan. Jadi sebatilah dengan minat dan perjuangan saya kan. Tetapi suatu hal yang sangat bermakna, itu adalah satu kekuatan bagaimana tulisan saya berkesan. Maksud macam mana tu? Maksudnya saya faham banyak makna daripada satu perkataan kan. Macam ayam ada kaki ayam kan. Ada ayam jantan, ayam apa kan. Betul, ayat-ayat penggunaannya ada simili dia kan. Yep. Sebab itu saya ingin menasihatkan terutama generasi muda lah. Yep. Kalau nak menulis, nak berjaya, pastikan ada kamus di sisi. Kalau tidak, kita akan terbatas
perbendaharaan kata kita. Perbendaharaan Jadi kata. kita tak dapat memperkayakan karya kita. Jadi saya fikir kerana penguasaan makna kata-kata itu adalah sebahagian daripada memberikan kekuatan dalam puisi saya. Bukan saja dalam puisi tetapi juga di dalam isi-isi saya kan. Ya. Syukur saya ialah kadang-kadang tak perlu tengok dictionary lah, kita dah faham kan. Ya. Tapi kalau penulis-penulis baru, dia tak boleh gunakan satu perkataan yang sama aja kan. Ya. Suka, gembira, semili, semua ni kena pakai kan. Supaya orang tidak bosan Tidak itu bosan. kan. Itu satu, perbendaharaan kata kita mesti luas dan makna yang berbeza-beza, the shade of meaning tu kan. Jadi kadang-kadang kita tak perlu tengok kamus dah, kita dah tak ramai orang macam itulah. Saya hidup dalam dunia tu selama 4-5 tahun kan. Itu satu hal. Yang kedua, memang macam saudara sebutkan tadi tentang pemahaman karya saya tu. Ya. Saya selalu bagi tip lah pada penulis-penulis muda ni. Jangan tulis satu ayat lebih daripada 20 perkataan. Jangan tulis satu ayat lebih daripada 20 perkataan. Kalau nak lebih pun, nak panjang, kita mesti faham fungsi koma, semikolon, kolon, bracket. Kan? Kalau tidak, kita menulis, kita jelas, pembaca tak jelas. Jadi selalu saya nasihatkan penulis muda, kita menulis bukan untuk kita, tetapi to communicate dengan pembaca. Kalau tidak, kita mengecewakan matlamat kita lah. Orang baca tapi orang tak faham. Orang faham pun faham cara dia, tidak sampai maksud yang kita nak sampaikan kan. Ya. Jadi saya kira pengalaman saya dalam bahagian perkamusan tu merupakan satu aset. Kemudian saya juga diminta menjadi editor majalah apa kan. Jadi selalu terdedah pada tulisan yang bagus, yang tak bagus kan. Yang samar, yang jelas kan. Tapi pokoknya formula, kita menulis untuk orang faham dan untuk kita menyampaikan idea dan mesej kita. Kalau kita sendiri tak clear, tak faham, mungkin kita pun menulis tak jelas kan. Ya. Dan jangan tulis panjang-panjang kecuali kita dah menguasai semua tanda-tanda baca ni kan. Ini sebenarnya petunjuk yang simple lah, tapi kadang orang lupa kan. Ya, betul. Betul. Jadi itu salah satunya. Kemudian saya juga macam saudara sendiri dengar, bernasib baik bekerja bersama-sama penulis Asas 50. Penulis Asas 50 ni seperti Chris Mas, Usman Awang, Awami Sarkam, Wijaya Mala, semua tu di Dewan kan. Ya, betul. Dan saya akrab dengan Dewan ni. Jadi daripada proses pemikiran tentang nasionalisme, tentang perjuangan nasib orang Melayu, kan, saya dapat daripada diorang. Sebab diorang tu dia wartawan-wartawan yang bekerja di Singapura dan waktu merdeka tahun 60 ke atas pindah ke Kuala Lumpur bekerja di Dewan. Jadi kesempatan saya ni bukan sekadar daripada bahan bacaan dan pendidikan, tetapi berinteraksi pergaulan dengan generasi pejuang yang berpindah ke Singapura untuk berjuang dalam dunia penulisan, kemudian balik ke Kuala Lumpur. Waktu selepas mereka aku jadi Dewan kan, dan saya selalu berhubungan dengan mereka lah. Sampai
selepas saya balik daripada, selepas siap kamus saya pergi ke Indonesia kan, Bandung tu. ke Indonesia untuk 2 tahun belajar di sana. Dan di sana pun saya berkesempatan berinteraksi dengan veteran dan juga penulis yang established. Seperti? Habib Yassin, dia adalah semacam supervisor pada tesis saya. Oh. Kemudian saya mengambil teori dan metode sejarah pada Nugroho Noto Susanto, seorang historian. Tapi dia juga adalah penulis cerpen terkenal di Indonesia. Dan linguistik Anton Mulyono yang pernah datang kemari, dia memang expert. Jadi di sana tu, waktu saya pergi tahun 70-an tu, Jeneral Ali Sadikin, Gubernur Jakarta, baru mendirikan Taman Ismail Marzuki. Oh. Jadi saya, rumah Taman Ismail Marzuki, pameran apa tu, itulah kehidupan saya lah. Kan? Dan Taufik Ismail memang saya pernah ketemu dia. Dia datang ke Kuala Lumpur kan. Jadi, ya ini kadang-kadang bukan dirancang ya. Jadi saya terlempar dalam komuniti intelektual, penulis yang berpengalaman. Dan bukan saya pengalaman, tapi orang pejuang lah. Kan? Betul. Ini proses yang memperkayakan saya lah. Betul. Jadi bukan sekadar saya pandai, saya berilmu pengetahuan tinggi, tetapi interaksi saya dengan orang yang berpengalaman ni cukup intens orang katakan. Intens. Dan juga saya juga bergaul rapat di kalangan pelukis lah kan. Di Kuala Lumpur dan di Indonesia. Di Kuala Lumpur dan juga di sana kan. Tapi itu adalah satu zaman yang baru lepas, zaman yang masih miskin lah kan. Di sini pun selepas merdeka kita belum lagi makmur apa. Kemudian ada pergaduhan kaum tahun 69 kan. Politik tak stabil kan. Di Indonesia pula ada kudeta kan. Pembunuhan 6 jeneral kan. Oleh komunis kan. Jadi saya pergi tu waktu baru lepas tragedi semua tu. Indonesia masih dalam satu proses reconstruction oleh golongan anti-komunis kan. Termasuk intelektual kita dalam macam Gunawan Muhammad kan. Saya kira bahan untuk menulis sangat banyak bergantung kepada bukan sekadar ilmu pengetahuan yang formal, tetapi ialah pengalaman. Kan? Ialah tentang thesis research, memanglah banyak ilmu pengetahuan kan. Yang kalau di akademik disiplin, PhD apa, akan lahirlah buku ilmu pengetahuan. Tetapi dalam karya sastra, bukan ilmu pengetahuan yang formal, tetapi pengalaman. Ada 5 orang penyair, dia akan ada 5 pengalaman yang berbeza kan. Demikian juga cerpenis kan. Jadi ini kalau tidak dituliskan, pengalaman ni hanya ada dalam individu penulis itu sajalah. Kalau tidak dituliskan, ya. Dan pengalaman hidup ni jauh lebih, orang kata, mendalam daripada pengalaman ilmu pengetahuan. Pengetahuan ni lebih rasional, mind, fikiran. Tetapi pengalaman can be very, orang kata, dalam emosi kita yang sedalam-dalamnya. Putus cinta, itu tragik kan. Perkelahian adik-beradik itu pun tragik kan. Betul. Itu tak mungkin diceritakan dalam buku-buku ilmu pengetahuan. Tapi masing-masing orang, kalau ada 10 penyair, 10 pengalaman yang berbeza. Itulah saya kira baik di negara Asia Tenggara ni,
terutama di Amerika, di Eropah, novel, puisi itu merupakan gambaran yang sebenarnya manusia itu kan. Dalam konflik batin dia, konflik sosial, konflik kemodenan dia kan. Dan sebab itu penulis kreatif ni selalu tidak berdamai dengan pemerintah lah kan. Sebab pemerintah dia ada ideologi dia, sistem dia sendiri kan. Tapi manusia penulis bukan sekadar individualistik, tetapi kadang-kadang dia adalah suara komuniti dia. Dia adalah suara komuniti dia. Jadi penulis yang saya kira yang benar-benar berarti, dia menjadi suara bicara daripada conscience masyarakatnya. Untuk diucapkan kepada pemerintah. Pemerintah sibuk, Perdana Menteri kan sibuk meeting dengan apa kan. Ya? Jadi kalau tidak kaum penulis menyampaikan apa dalam hati itu, siapa lagi? Jadi sebab itulah saya kira lebih ramai sastrawan kita ada, kita dapat bangunkan lebih bermanfaat untuk kemajuan bangsa kita kan. Jadi bukan, ya orang politik tu yang lebih penting lah, dia mengatur perancangan. Tetapi perancangan bukan sekadar ekonomi, material, teknologi, internet kan. Tetapi kita pembangunan yang berarti lah pembangunan manusianya. Kan. Saya macam selalu beri contoh lah kan. Motosikal yang laju, yang bagus kan, mahal. Kita bagi pada anak muda yang tidak matang, macam tidak ada concern, dia akan pergi tepi jalan, tengah jalan pecut laju kan, langgar orang. Jadi kemajuan teknologi, mesin, jauh meninggalkan kemajuan conscience, sosiologi, kemajuan akal budi kita. Sebab itulah saya kira pentingnya penulis, sastrawan, penyair, novelis kan, itu berbicara tentang konflik manusia, masalah manusia. Ya, mungkin ada yang jadi alat propaganda, itu masing-masing punya kebebasan lah. Ya. Dan ya alhamdulillah saya kira saya tidak berkonflik lah dengan pemerintah. Tapi bila ada hal-hal yang nak saya sampai kritik itu, sama ada secara terbuka ataupun saya buat memorandum. Saya serahkan kan. Kepribadian Datuk yang sangat santun dan lembut dan berhemah untuk berbicara. Saya hanya boleh gambarkan apabila Datuk berkonflik dengan pemerintah, cara penulisan dan lapisan-lapisan penulisan tu yang agaknya berkesan. Saya menulis ni suatu, pertama ada sesuatu yang penting menggerakkan saya. Kan? Ya. Satu. Yang kedua, saya nak sampaikan apa yang saya fikirkan tu supaya pembaca faham. Ya. Tetapi dalam waktu yang sama, supaya lebih berkesan mesej saya tu, saya ingin tulis secara yang menarik lah. Jadi isi dan estetiknya mesti bersebati lah. Bukan berarti mesti gunakan perkataan-perkataan yang bombastik, tak perlu. Ya. Kan? Kalau tidak, dari satu esei ke esei yang lain, cara, terutama kalau satu kumpulan esei itu, kalau orang malas baca, lalu cara sama aja kan. Ya, ya. Dull. So, yalah ini bukan, ini yang kadang method of practice orang katakan. A method of practice. Ya, bukan mesti talent yang luar biasa. Datuk percaya keadaan tu begitu Datuk Ya, saya kan. Bukan talent, tetapi a method of practice. Talent, tapi sebab apa? Kadang-kadang orang fikir
sastrawan ni highly talented people kan. Tidak mesti. Tidak Tidak mesti. Kalau kita tengok dan penulis asas 50 kan. Yeah. Memang ada yang luar biasa artistic capability dia kan. Tapi pada umumnya mereka adalah pejuang kemerdekaan sebelum tahun 57 dengan bermotokan sastra untuk masyarakat. Itu jelas ya. Chris Miles Warnawang yang wartawan kita daripada Kuala Lumpur, daripada Semenanjung yang bekerja di Singapura waktu itu kan. Jadi kali yang kalau untuk saya selalu pegang falsafah lah. Kalau untuk diterbitkan, saya mesti pastikan pembaca faham. Ya. Itu susah. Tetapi bukanlah dengan style penulisan yang kaku. Jadi dan tidak perlu menggunakan perkataan yang susah-susah kan. Ya. Kalau niat kita nak menyampaikan idea dan supaya orang faham, jadi tulisan tu gayanya biar menarik, tapi jangan gunakanlah perkataan yang bombastik ni kan. Jangan. Ya. Dan jangan tulis satu ayat terlalu panjang macam saya selalu nasihatkan generasi muda ni. Dan selalu ada kamus di kiri kanan kita. Kadang-kadang kita ragu, kita bukan dapat menguasai ada 200 entry kan. Ya, betul. Ada dialek, ada apa kan. Jadi saya sampai hari ni kalau saya menulis, memang saya ada kamus. Memang masih ada lagi. Pastikan orang faham tak. Ada tak dalam kamus. Kadang-kadang dialek kampung kita tu yang keluar kan. Yang orang lain tak faham. Ya. Tak apalah kalau orang kampung kita je baca kan. Ya. Orang Sabah pun nak baca juga. Ya. Datuk akan sekarang ni edisi keempat. Memang Datuk akan ada edisi keempat tu daripada mesti obviously mesti updated kamus Datuk. Puisi saya. Datuk akan ada kamus yang mesti ada yang terlatest punya ya. Itu kena hobi saya. Yang tebal dengan masa tu. Dan Datuk akan kamus yang pelbagai-bagai juga ke daripada Kamus Mega Indonesia dan sebagainya memang saya betul. Memang akan ada itu semua. Ya. Saya bagi tahniahlah kat Dewan Bahasa kerana mengeluarkan satu kamus yang edisi baru kan. Saya tahu susahnya buat kamus ni kan. Pernah merasai 4 tahun tu. Ya. Saya selalu ulang, memang ada pepatah Cina. Kalau nak hukum seseorang penjahat tu, jangan masukkan dia dalam jail, suruh dia buat kamus. Dan dia tekanan dia kan. Waktu saya tu ialah apa boleh buat kan. Ada beberapa pekerja ni tak boleh tahan lah kan. Ada yang pergi sampai ke hospital ada kan. Jadi dia bukan saja kerja kamu tu dry, very dry, bukan macam jabatan lain sastra tu dia orang enjoy kan. Very dry. Kita menganalisa perkataan kan. Supaya orang faham jemu tu apa. Misalnya kalau kita ambil perkataan jemu. Jemu maksudnya bosan kan. Bosan apa? Kita pilih bosan, jemu, rasa udah lenguh lah, jenuh tengok sesuatu benda kan. Itu kena tengok contoh kan. Kadang-kadang kita nak bagi takrif tangan pun susah. Tangan tu apa kan. Kita kena sebut bahagian anggota badan sebelah atas. Kalau sains senang, dia ada macam definite, dia punya takrifan dia ada kan. Macam kalau air H2HO, H2O kan. Tapi perkataan yang emosional yang ni susah kan. Jadi
usaha Dewan Bahasa tu saya rasa bukan sekadar membantu pelajar, tapi dari segi kebudayaan nasional. Jadi dengan satu buku rujukan tu, dia semacam semua orang, semua kaum dapat faham. Itu sebahagian dari satu proses membina kebudayaan negara kita. Betul. Kalau tidak, orang Cina dengan kamus dia, Tionghoa dia, orang India, Taiwan dia kan, gitu. Tapi melalui kamus Dewan tu, dia macam cut across the communal line lah. Correct. Ya. Ya, betul. Itu dari segi itu kan. Jadi banyak maknanya lah dengan adanya kamus kan. Betul. Tepat sekali. Yang kita tak dapat nak sebut jelas-jelas, tetapi kesan dia kan. Dia macam cut across, orang kata, seluruh community kan. Terutama di sekolah lah kan. Mengajar dia kelompok Tionghoa, India, Melayu dengan perkataan bahasa kebangsaan yang satu kan. Betul. Betul. Dan kamus tu akan menjadi rujukan apa makna kan. Betul. Cuma kali aspek-aspek budayaan macam itu kita jarang perhatikan lah kan. Bukan sekadar kita berjuang untuk national language saja, bahasa kebangsaannya, tapi bahan kan, rujukan perlu ada. So kita beruntunglah, alhamdulillah kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Kalau macam di Perancis tu dia ada French Academy kan. Dia juga di Britain ada kan. Di Indonesia pun, tapi itu Akademi Jakarta, itu bukan untuk melihat kehidupan, kesenian, kebudayaan dan bahasa Indonesia. Kita alhamdulillah lah adanya Dewan Bahasa tu sangat bermakna lah kan. Betul tu. Saya setuju sangat tu. Yang orang lihat hanya dari segi bahasa kebangsaan aja, tapi sebenarnya melalui institusi itu kebudayaan nasional kita macam menyerap seluruh komuniti kaum kan. Ya. Betul. Tadi apabila Datuk cakap pasal Datuk punya pengalaman kan, Datuk ada sebut bagaimana Datuk di Kuala Lumpur dan di Indonesia Datuk banyak terlibat atau berkawan bersama dengan para pelukis tu. Apa signifikannya persahabatan Datuk dengan para pelukis ni kepada Datuk sebagai seorang penulis? Okey, ini pertanyaan yang bagus lah kan. Terima kasih. Satu, ada beberapa hal yang pelukis, penyair, penulis, sastrawan kongsi. Iaitu dari segi emosi. Setiap kita individu ni, bukan saja kita ada idea dan fikiran yang saintifik, yang rasional. Tapi kita ada prinsip kita tadi, kegemaran kita, kebencian kita kan. Yang pelukis hanya dapat pancarkan melalui image-image dan warna kan. Macam saya tak kerti melukis. Jadi pergi puisi lah dia kan. Orang muzik tentu melalui muzik kan. Saya banyak teman-teman pelukis dan juga pematung lah kan. Yang buat arca kan. Saya lihat pelukis-pelukis yang talented ni, yang saya tahu, yang saya kenal, aneh. Kerana ialah macam penyair juga lah, kadang-kadang aneh. Tapi pelukis lebih aneh lah kan. Lebih idiosinkrasi itu idiosinkrasi kan. Cara dia melihat kenyataan berbeza. Dia melalui image. Tapi penyair, Japanese melalui image yang dibina melalui kata-kata. Dia melalui media warna kan. Macam saya Ahmad Jamal kan, Latif Muhyiddin, Ibrahim Husin kan, Reza Piadasa. Ya, orang ni secara individu
dalam hidup ni kadang-kadang aneh lah kan. Ya. Saya memang banyak salah seorang yang highly talented tapi intellectual juga, iaitu Reza Piadasa kan. Dia sangat articulate dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan dia juga lukisannya dengan gaya dia sendiri. Tetapi dia lebih outspoken lah orang kata kan. Sebab kita berkomunikasi melalui bahasa, jadi kita boleh pilih-pilih bahasa mana yang tak menjakitkan orang kan. Dia melalui image kan. Jadi kalau dia berdebat dengan kita tu, dia tak tanggung-tanggung lah. Itu jenis pukul macam itu. Ada jenis pukul yang sensitif, yang tak akan berdebat lah kan. Tapi makan dalam. Dalam. Jadi saya ramailah pelukis-pelukis tu akrab saya dengan saya kan. Yang kita boleh saling memahami lah. Sebab saya pun tak nampak idiosyncrasy saya kan. Saya curious, mesti ada punya tu. Tak tahu ada. Isteri ada saya je yang tahu kan. Ada kena tongkir rahsia. Saya cakap pasal ini, saya nak sebutlah, saya ucap terima kasih kepada isteri saya lah. Dia sangat memahami. Kalau tidak, saya tidak akan mungkin menulis. Kan? Dia, kalau saya menulis tu, dia akan berjam-jam dalam kesepian. Saya kena tidur pukul 2, pukul 3 kan. Jadi, dan dia waktu ada anak saya kecil pun, dia pastikan jangan ganggu saya kan. Dia tahu dah role peranan tu dan kedudukan tu Dia akan pastikan anak-anak saya jangan, bukan saya arahkan kan. Jadi saya kira kalaulah saya sampai ke tahap ini, saya kira peranan isteri ini sangat-sangat penting. Dia selalu tinggal dalam kesepian kan. Kita pun sepi juga, tapi sepi kita pasal nak curahkan sesuatu. Kan. Jadi tapi saya tak pernah cakap dengan dia lah kan. Kenapa tu? Datuk seorang pemuisi, penjajak tu tak pernah cakap dengan dia tu Itu satu kepelikan juga tu. Tapi saya sangat banyak hutang budi pada dia. Dia pun faham lah, sebab kawan-kawan saya banyak juga penyair. Jadi kadang-kadang bila berhimpun ni, para isteri ni bersama sama dia, bercerita nasib dia lah kan. Saya rasa tanpa toleransi dia, pengorbanan dia, saya kira saya tak mungkin lah menulis masuk ke dalam diri saya kan, untuk kadang lupa tempat pun kan, ada hal-hal lain kan. Dia akan pastikan. Saya tak mau cakap banyak tentang isteri saya lah kan. Apa salahnya tu? Dia tahu kan, saya kopi susu saya mesti ada. So itu satu. Yang selain itu, dengan latihan dia, anak-anak saya pun faham. Jadi sejak saya muda, sejak anak saya kecil, saya dapat privacy yang luar biasa lah bila saya menulis kan. Sebab saudara Ad ni tahulah, menulis ni saya mesti baca sekurang-kurangnya 3 kali ya. Sekurang-kurangnya 3 kali. Dan itu bukan itu simpan, besok baca lagi. Yep. Sebab kita punya train of thought, lepas itu dah beza, ada idea-idea lain. Ataupun apa yang kita tulis draft mula-mula tu, kasar lah, menyinggung orang ke. Saya
banyak saya punya penulisan, saya rasa lah kawan-kawan saya banyak mengkritik orang kan. Tapi saya kata, saya kritik ni begini. Ada satu balon ni, saya tak ambil tukar besi bantai pun nak pecahnya. Saya ambil jarum cucuk sikit. Jadi tak kasar sangatlah saya katakan. Yang penting pecah balon tu kan. Tapi saya menerima kritikan kasar-kasar. Betul. Daripada sastrawan-sastrawan negara juga tu. Hebat. Bukan kecil-kecil anak. Penulis pojok ke apa. Itu orang hebat-hebat semua. Tapi bila begitu, baru saya rasa bangga. Betul. Yang kritik saya bukan calang-calang orang. Kan? Tak mau sebut nama lah, macam-macam lah kan. Sebagai manusia, macam mana Datuk terima, macam mana perasaan menerima kritikan-kritikan macam tu? Marah tu sudah tentu ada, tapi Datuk, macam mana Datuk overcome dia tu? Marah ni bukan marah lah, tapi tak happy lah kan. Ya, tak happy. Ya. Saya tak marah ni sebab apa? Saya daripada muda kan, bila saya menulis, saya sudah bersedia. Bersedia untuk? Kalau ada 10 orang atau 100 orang baca, akan ada 100 respon yang berbeza. Itu penulis mesti insaf. Sebab manusia bukan sama. Tengok warna merah pun macam interpretation kan. Mana tu merah dia, 10 orang tengok merah, dia ingatkan girlfriend dia, merah dia ingatkan gincu merah mak dia kan. Jadi kita tak boleh halang orang punya respon. Kalau kita tak sanggup menerima pelbagai tanggapan, kritikan, jangan masuk dunia penulisan. Betul. Sebab bila kita tulis, kalau dalam dulu saya banyak menulis dawan sastra, terbit 10,000. Barangkali yang baca 2 orang. Satu majalah kan. Jadi ada 20,000 pembaca. Takkan kita nak marah semua kan? Itu satu. Kemudian saya mengalu-ngalukan kritikan secara terbuka. Saya tak pernah bagi tahu editor jangan terbit kat ini, tak ada. Kan? Tapi kalau saya balas pun macam tadilah, macam belon tadilah, saya cucuk je, tak pecahkan lah. Lagi sakit. Ya, betul. Tajam dia tu. Menikam. Itu satu. Yang kedua, kita cakap pasal keindahan. Kan? Jadi kalau kita buat kasar-kasar, ya kadang-kadang aku boleh buat kan. Kadang-kadang saya tulis cerpen lah. Kan? Tapi orang yang kritik saya ni, kadang dia faham pula tu. Saya tak sebut nama, tak sebut apa kan. Betul ada kawan-kawan dia, kau buat tulis cerpen kritik. Has, ini for all lah. Dia terasa tu. Tapi saya terbuka lah. Ya, betul. Jadi nasihat saya pada kawan-kawan, terutama generasi muda, kalau nak menulis, jalan. Tapi jangan takut dikritik. Jangan takut dikritik, ya betul. Kita bukan Tuhan. Dan kita bukan tahu semua. Betul. Kan? Dan kita menulis pun, saya pun kadang nakal juga, kritik orang juga kan. Banyak kan kritik, cuma saya cuba lunak lah. Ya. Supaya kita kecuali bila berdebat lah kan. Tapi kalau menulis kritikan ni, kita ada alasan, ada sebab yang kita nak parti yang lain ni, orang lain ni faham ataupun dapat berdialog kan. Ya. Ataupun dapat berdialog itu yang kita nak juga. Sebab dialog ni rahsianya banyak kan. Kita mencari kebenaran kan. Saya pun bukan mesti betul semua kan. Ya. Tapi tak tahulah. Cuma pada tiba satu tahap ni, hal-hal nasional pun kita kena sentuh kan. Ya, Dok. Tapi saya tak
tak terlibat ideologi politik mana-mana. Itu saya Kenapa tu? Oh, ni banyak hal ya. Kawan-kawan saya ada sosialis, Aha. ada UMNO, ada Aha. Parti Rakyat, ada DAP, kan? Ya. Itu satu. Yang kedua, memang saya bukan type, kan? Bukan jenis Untuk jadi politician. bukan jenis. Ya. Politician ni mak cakap lah, kan? You cakap you nak please followers you, kan, masyarakat, kan? Ya. Yang tak mungkin kita kata isi sepenuh setiap orang, kan? Ya. Tetapi opposite-nya jadi penulis ni, kita pula mesti sejujur-jujurnya apa dalam fikiran kita, kan? Tapi secara berhemah. Jadi kritikan saya tu kadang-kadang saya tahu melukakan jugalah, kan? Ya. Tapi tak kasar lah, kan? Ya. Jadi saya selalu menasihatkan tulis dengan bahasa yang bagus, sampai, tapi tidak kurang ajar lah, kan? Jangan kurang ajar, ya. Walaupun orang kurang ajar kat kita macam-macam, kan? Ya. Itu risiko. Orang kata occupational hazard. Ya. Risiko profession. Ya. Penulis, kan? Betul tu. Kalau kita tak sanggup tu, kita tak akan sampai ke mana. Ya, betul. Kalau orang apa saya tulis tu banyak orang tak suka, semua dia orang tak tendang pun saya je lah, kan? Tapi saya bersedia lah untuk dikritik dan berdialog. Ya. Itu kesediaan itu penting. Jangan kita criticize orang, lepas tu kita tak bersedia untuk berdebat, kan? Ya, kita pun bukan betul semua, kan? Ya, betul. Sebab itu salah satu nasihat saya juga pada kawan-kawan lah, yang rapat lah. Kita ni, kita kena seek dulu conscience kita. Kita seek conscience kita dulu. Kenapa itu? Hati nurani kita, kan? Ya. Kita saja nak jatuhkan orang ke, kan? Buat berdosa, kan? Bukan saja tulisan kita dibaca oleh pesaing kita, musuh kita, tapi dibaca oleh ramai orang. Ya, daripada budak kecil hinggalah profesor pun. Ya, dan akan kekal sampai. Ya. Orang buat research 20 tahun, 30 tahun, ya. Tapi kalau kita tidak fikirkan semua ni, kan? Munsyi Abdullah pun orang baca, kan? Berapa lama, kan? Ya. Jadi orang boleh, ialah kategori kita lah sebagai pandai nak menulis ngecam orang aja, tapi tak ada idea membina, kan? Jelas sekali apa yang Datuk cakapkan tu Datuk telah buat dan Datuk telah buktikan, at least kurang-kurangnya telah buktikan kepada kita menerusi penulisan-penulisan Datuk lah. Tadi Datuk ada sebut apa yang kita tulis ni kadang-kadang akan kekal sampai sekian masa yang panjang, kan? Banyak esei-esei Datuk yang saya miliki sekarang ni adalah esei-esei yang Datuk tulis sekitar 80-an, 90-an, di mana usia Datuk masa tu dalam lewat 40, awal 50-an. Iaitu di mana usia saya sekarang. Itu 40 tu tengah menanjak naik tu. Itu peak tu. Betul, memang nampak tu. Nampak. Jadi saya tadi puas cari dalam buku mana yang Datuk tulis tu, dalam mempertabatkan Persatuan Melayu ataupun esei dan puisi ataupun tahun-tahun gelora tu, yang Datuk cakap pasal, saya paraphrasing lah Datuk, interpati dia. Apa yang kita tulis hari ini dengan penuh confidence kerana kemudaan kita, dan bagaimanakah kita akan melihatnya nanti apabila di masa hadapan melihat balik tulisan kita di masa silam tu. Lebih kurang benda yang macam tu lah. Jadi saya nak tanya Datuk, apabila Datuk toleh balik kepada esei-esei lama tu, Datuk, kebiasaannya, kebanyakannya apakah perasaan yang Datuk alami? Satu, Datuk memang benarlah aku punya pegangan daripada dulu sampai hari ini tetap kekal, ataupun Datuk ada perasaan macam
Macam mana aku boleh fikir macam ni dulu? Kenapa aku fikir macam ni? Kebiasaannya apa yang berada dalam fikiran Datuk? Um, kan, saya menulis ni suatu yang saya rasa sangat konsisten dengan saya. Yalah. Ialah saya nak niat saya saya nak membina pemikiran, menyampaikan mesej, berdialog dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi memanglah waktu saya tulis zaman muda dulu superficial lah kan, pengalaman kita pun tak banyak kan. Datuk masakan superficial umur 40-50 tu. Puisi pun banyak yang emosional juga kan. Waktu muda-muda dulu itu tabi'i hidup lah kan. Tapi sejarah saya, kalau saya boleh sebutlah kan. Silakan Dok. Saya tuan budi pertama daripada guru bahasa Melayu saya, Dr. Arwah Allahyarham Cikgu Sufian Sahuri, waktu saya form 4 kan. Form 4, waktu itu saya sekolah Inggeris kan. Anglo-Chinese School Teluk Intan kan. Form 4. Saya aktif dalam Literary and Debating Society lah. English. Tapi semua bahasa Inggeris kan. Sekolah Anglo-Chinese School tu kan, bahasa Melayu tu satu subjek aja. Tapi waktu saya form 4, guru mengajar bahasa baru balik pada England, dia daripada Kirby. Mengajar. Jadi dia yang mula pertama kali spot saya punya kali kecenderungan saya lah dalam essays waktu saya form 4. Kali dia baca ialah essay kelas kan. Satu hari tu dia panggil saya kan. Dia kata terus menulislah dia kata kan. Jadi lepas tu saya tak macam mana lah dengan galakan itu saya gembira lah kan, terangsang kan. Dan saya menulis puisi rupanya dia pun suka puisi. Dia batch yang pertama daripada Kirby. Tahun 56. 56. Waktu tu saya form 4 kan. 57 form 5 kan. Tapi minat saya waktu itu sebenarnya sains dan matematik. Sebab macam saya ambil additional math hanya 5 orang aja. Saya 1 Melayu, 4 Cina kan. Dan saya cadang nak masuk form 6 sains. Jadi waktu itu tahun 56 tu ada entrance nak masuk form 6. Jadi saya masuk entrance exam sains. Tapi barangkali tak bagus dan saya diminta pergi form 6 tapi masuk art. Itu mula saya pergi ke Anderson School Ipoh pada tahun 58. I see. Tapi minat saya terhadap bahasa sudah bermula daripada sekolah menengah Inggeris kan. Sorry, maksud minat terhadap bahasa tu dalam bahasa English ke ataupun telah minat dalam bahasa Melayu sendiri ataupun memang bahasa tu kedua-duanya sekali? Waktu saya di sekolah menengah tu semua dalam bahasa Inggeris kecuali subjek bahasa Melayu je. Yang guru saya tu ajar kan. Dia yang menggalakkan saya tu menulis dalam bahasa Melayu. Jadi selepas saya pergi Anderson form 6 itu semua guru guru besar, Mak Saleh, guru geografi, Mak Saleh, history, Mak Saleh, English, Mak Saleh, ekonomi, Melayu semua saja bahasa Melayu je kan. Tapi saya punya cinta saya, pengorbanan saya, bayangkan tahun 58 kita baru merdeka kan. Setahun baru. Gelombang bahasa Melayu sudah mula meningkat. Syed Nasir waktu itu di Dewan Bahasa, Ketua Pengarah yang pertama. Jadi waktu form 6 di sekolah Anderson tu,
saya tubuhkan satu persatuan peminat bahasa kebangsaan. Ramai pula ikut saya kan. Dan saya terbitkan majalah peminat bahasa dalam bahasa ni. Pertama kali dalam sejarah sekolah Anderson tu, Ipoh tu, terbit majalah tu. Dan kita ada acara lah, drama lah. Lepas itu Datuk Ryan Razali satu tahun senior daripada saya. Oh ya. Dia upper seat, saya lower seat. Dan dia pun main drama dekat dia. Jadi di situ mula, tak tahu, saya ingat ini semua pengaruh semangat kebangsaan lah. Tahun 58 kan. Dan kalau saya boleh pergi berbalik, saya daripada sekolah Melayu lagi, saya didedahkan dengan majalah hiburan Mastika yang dibeli oleh abang saya yang dia guru dan kakak saya pun guru kan. Dan ayah saya tentulah baca utusan Melayu apa semua tu kan. Jadi latar belakang pembacaan saya dengan hiburan Mastika tu sudah terbina sebelum saya masuk sekolah Inggeris lagi. Waktu saya sekolah Melayu jam 1 sampai jam 4 lah kan. Tiba pada Merdeka tu, gelombang bahasa kebangsaan tu saya tubuhkan Persatuan Peminat Bahasa Kebangsaan di sekolah Anderson tu, dan terbit majalah bercetak ni. Dan satu hari saya dipanggil oleh prinsipal Mr. Oger ke pejabat ya, dengan guru ekonomi ya. Saya pun tak tahu apa pasal saya kena panggil, saya seorang kan. Dia tak tanya apa, tak tanya. Cuma dia kata, you must concentrate on your studies. Saya tak buat salah apa-apa kan. Saya balik tu saya fikir, waktu tu saya duduk hostel. Masa Selvan Mani itu dia hostel master. Dia lah yang bawa saya jumpa Mr. Oger. Kemudian baru saya fikir, barangkali dia orang tak suka saya bergiat dalam Satuan Peminat Bahasa Kebangsaan di sekolah tu pertama kali. Situ Anglophile sekolah tu kan semua cakap bahasa Inggeris. Guru pun 4 guru saya orang Inggeris. Mr. Tate tu kemudian dia masuk Islam. Mr. Toff mengajar geografi. Mr. Bottom mengajar general paper. Mr. Toff, wife dia nama Barbara. Tahu tak? Dia lepas tu saya ingat dia pergi ke Malay College ke apa ke? Toft, T-O-F-T. Ya betul. Dia geografi. Tahu ni ya. Saya rasa saya tahu. Kalau Datuk boleh ingat first name dia. Lupa saya. Tahu T-O-F-T. Ya betul. T-O-F-T. Ya. Seorang family friend of bapak saya lah, arwah bapak saya. Your father teacher ke? Dia tu, Mr. Toff tu teacher. Dan wife dia nama... Dia teacher, ya. Ya. Tahun 58 dia mengajar di sekolah Anderson. Mengajar geografi. Saya kena tanya abang-abang saya pasal ni. Lepas tu, sorry. Saya dipanggil ke Ogo. Jadi, rupanya dia orang tak suka saya tubuhkan Persatuan Peminat Bahasa Kebangsaan di sekolah tu. Lagu Melayunya seorang. Dia mengajar bahasa Melayu. Lain semua Mat Saleh kan mengajar. Geografi, history apa semua. Dia adakan pementasan dalam bahasa Melayu dekat sekolah tu kan. Jadi ialah kita budak remaja tu kan. Saya marahlah, tak happy lah. Saya pakat dengan kawan-kawan saya keluar asrama. Duduk di depan, menyewa rumah persatuan guru depan hotel apa di Jalan Ipoh tu. Kosherina ya. Di Ipoh. Saya tak jadi waktu itu udah mula perjuangan bahasa Melayu tertanam di saya lah kan. Bila dikonfront macam itu, saya bertambah lagi lah kan. Sebab itu saya terus macam saya patut jadi kerja masuk government service, tapi saya nasib waktu saya kerja sementara tu dia terus serap saya ke Dewan. Dia kata saya ada
agreement dengan kerajaan. Tak betul tak saya selesai. Dia orang no dia tu. Dia orang UMNO. Jadi ini rentetan sejarah ni berlimpah-limpah Ya. yang akhirnya saya bekerja pada kegiatan yang saya suka lah. Jadi sampai hari ini saya tak rasa terseksa lah menulis ke apa kan. Buat kamus tu sampai susah tu kan, siang malam tu 5 tahun tu pun kan. Ya. Saya tak rasa terseksa kan. Ya. Tok, apabila Datuk ditugaskan untuk buat kamus tu kan, apa macam mana berlandaskan apa yang Datuk punya strategi membuat kerja ni? Tak ada orang pernah buat, ada orang pernah buat sebelum ni dan mereka gagal. Jadi Datuk kena menangani usaha ini dengan pemikiran Datuk tersendiri. Datuk asaskan atau landaskan dengan apa untuk siapkan kampus ni? Itu satu juga. Dan kedua, untuk menjayakan perkara yang gila ni, Datuk sini sebut berulang kali disiplin tu. Adakah memang Datuk seorang disciplinarian? Begini, ini prinsip saya lah kan. Ya. Satu, memang perjuangan membina bahasa ni, persuratan Melayu, bahasa Melayu sebati dengan saya sejak daripada sekolah kan, sekolah menengah kan. Ya. Yang kedua saya kira, ini bukan saya je, saya rasa semua orang. Kita bersekolah pada zaman kolonial, dan 57 saya form 5 kan, baru merdeka. Dan semangat kemerdekaan tu, saya pernah dengar Bustamam bagi syarahan kan. Ya. Waktu itu kita orang budak remaja kan. Ya. Jadi impressionable. Dan insaf akan nasib bangsa kita kan. Dan saya pula peluang, sebab itu saya masuk ke Dewan tu kerja sementara. Tapi saya patut bila dah keluar result, saya patut kerja kerajaan. Tapi saya nasib tengok arwahnya, dia pun tak saya terus ke Dewan Bahasa. Jadi dia kata dia uruskan semua. Malahan waktu saya ni buat cerita, cerita ringan lah. Waktu saya Dewan Bahasa tu kan, saya pernah kena tangkap kali ni. Kena tangkap? Kerana cat-cat ini signboard dalam bahasa Inggeris di Kuala Lumpur, di Putrajaya ni habis saya cat. Kan? Saya, arwah Rustam, anak Rustamam, lepas tu ada pesyarah pada Teacher Training College, lepas tu Nasir Lanjung, pesyarah UiTM. 4 orang kita. Malam-malam pukul 1 kita keluar. Itu tahun apa ni? Dalam 60 gitulah. Ya. Mana dalam bahasa Inggeris semua tu kita cat. Dengan cat merah. Itu malam pertama okey. Malam kedua, dekat tasik di Tali Nyaya tu, kan dia tasik depan. Ya. Tasik besar kan. Kita lepas cat-cat tu, duduk. Tiba-tiba polis datang. Polis datang, terus tangkap, bawa ke rumah basuh. Ke police station. Berapa malam tu? Ya. Sampai subuh je. Dia charge vandalism dia. Jadi saya akan dibicarakan lah, dia dah charge semua tu, lepas tu lepas kan. Subuh-subuh, lepas subuh tu balik. Lepas tu saya beritahu Syed Nasir lah. Maaf lah kita kena tangkap ni kan. Sebab saya pegawai kerajaan kan. I got to inform lah. Lepas tu Syed Nasir kata, bila bicara? Rupanya bukan bicara yang open court, tetapi chambers. Dalam hari besoknya, dalam bilik mahkamah kan. Okay. Dia panggil in chambers itulah kan. Ya. So macam mana saya pergilah kan.
2-3 orang sama. Rupanya arwah Syed Nasir dia sudah berhubung dengan majlis. Majlis itu kawan dia. Satu Syed jugalah. Okeylah pergi ada Syed tanya, mengaku salah ke? Mengaku. Memang kita buat. Dia pun tengok parti dia, polis apa semua ada kat situ. Okey. Ini warning. Amaran. Dia panggil admonishment. Admonishment, ya. Kalau sekali lagi dapat tangkap, ini akan dihukum berat. So dismiss, keluar. Saya pun tak tahu, rupanya ada, tak tahulah kan. Bos sudah kau tim lah kira. Abang tu. Keluar tu. Nama Datuk semua siap lah. Baharudin bin Zainal semua tertera lah. Yalah, kita orang muda waktu itu kan, bukan kali kan. Tak. Tapi Datuk buat lagi tak? Ini perkara dah habis dah tu, dah berlalu, dah tak ada lagi limitation. Cuma saya tak 2 tahun yang lalu aja waktu demonstrasi didikan sains dan matematik kan. Itu dia orang minta saya je warak ke depan. Saya kata okey lah. Tapi itu kita boleh berdebat secara terbuka lah. Kan? Cuma yalah, dia orang tak kenal bukan dia kerajaan kan. Tak kena nak layan kita kan. Betul. Tapi kalau tak tahulah, tapi alhamdulillah lah dia digugurkan kan. Ini sebagai yalah, tak tahulah. Selepas itu saya tulis hitam putih kan, bagi rasional kenapa kita menentang pendidikan matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kita sanggup berdebat, saya terbuka lah. Kan? Saya tulis hitam putih, saya ingat 3 halaman. Waktu ada majlis panel, waktu itu Tan Sri Mahyudin datang, kan? Saya panggil Saleh, saya nak jumpa menteri, katakan, nak duduk. So Tan Sri Mahyudin pun duduk, kan? Saya berdua dengan dia lah, kan? Saya bagi surat. Waktu itu dia Menteri Pendidikan, bawah Najib, kan? Saya bagilah rasional. Kita bukan emosional, tak. Saya pun dulu daripada English medium kan. Jadi secara surat tu semua ada saya simpan lah kan. Itu jadi rekod kan. Jadi kita menentang ni, saya memimpin demonstrasi atas jalan raya apa tu, bukan orang kata emosional lah kan. Saya sanggup berdebat lah kan, saya terbuka kan. Apa reason kita. Saya Tan Sri Mahyudin, dia tengok, dia tak cakap banyak. Tapi dia cakap apa? Besok tu dia announce gugurkan matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Jadi alhamdulillah lah kan. Kita bukan sudah berpuluh tahun. Anak saya 3 semua boleh medium. Kan? Bukan nak cakap anulah. 3 tu pergi England. Kan? Yang penting kita mesti mempertingkatkan pengajaran bahasa Inggeris. Supaya kita bukan boleh saja converse, tapi kita boleh menulis secara sophisticated dalam bahasa Inggeris. Melalui matematik dan sains, tidak akan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris kita. Kan? Lagipun, apabila kita menggunakan bahasa Inggeris dalam matematik dan sains, bahasa kita tidak boleh menjadi bahasa yang moden.
Sebab istilah bahasa Inggeris je lah apa. Kan? Jadi ini satu pembunuhan linguistik suicide kalau kita tak sana. Lagipun tengok, ambillah anak-anak yang graduate universiti yang berumur 55 tahun. Kan? Semua tu yang pergi ke Oxford, yang pergi ke Kent, pergi ke universiti overseas kan. Semua tu belajar matematik dan sains dalam bahasa Melayu. Tapi Inggeris dia bagus. Dia sekolah banyak sekolah yang asrama di Kuala Lumpur apa kan ya. Jadi tak tahulah, ini ialah kerajaan pun manusia juga kan ya. So alhamdulillah lah, saya pujilah dan terima kasihlah kepada Tan Sri Mahyudin. Waktu itu dia Menteri Pendidikan bawah Najib waktu itu. Ya. Jadi bila dia umumkan tu, orang terkejut jugalah kan. Tapi saya kira dia berani lah. Dia menongkar harus pada ketika itu juga. Menongkar. Jadi saya tak heran lah kalau dia jadi Perdana Menteri ya. Betul. Ada sesuatu mengenai dia kan. Jadi bahasa Melayu Indonesia ni bahasa pengucapan yang berpuluh-puluh tahun dan diucapkan oleh 300 juta lebih manusia Tenggara Asia ni. Ya. Kan? Ya. Kenapa kita mesti bukan kita menentang bahasa Inggeris. Hebat dah bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepun, Mandarin belajar kan. Ya. Bahasa ilmu pengetahuan mestilah bahasa nasional. Mestilah bahasa kita. Jadi yalah, pemimpin politik pun buat silap kan juga kan. Tok, saya nak tanya dua perkara jugalah Tok. Ya. Saya pun lah, disebabkan saya ni penulis lirik kan, tidak boleh tidak, memang naluri untuk cinta bahasa tu mesti ada. Ya. Macam mana kita nak strike a balance, keseimbangan di antara penguasaan bahasa Inggeris yang pada saya rasa mustahak, menguasai bahasa Inggeris, dan proses mempertabatkan bahasa kita sendiri tu. Macam mana kita nak dapatkan keseimbangan itu? Satu ya. Okey. Saya kira bukan saja bahasa Inggeris. Kalau kita boleh belajar bahasa international lain, Mandarin ke ataupun Jerman ke French ke kan, itu pun kita patut galakkan kan. Banyak sangat dah pula. Nak konsentrasi. Yang pentingnya pengajaran tu secara yang really akademik, yang profesional lah di sekolah kan, as a second language kan. Ya. Tapi bahasa Melayu tu sendiri mesti dimodernkan. Bagaimana dan apa maksud Datuk? Dimodernkan, satu, digunakan dalam buku-buku ilmu pengetahuan, ekonomi ke fizik, kimia apa. Ini dah berlaku lama kan. Ya. Dan terus dibina istilah-istilah teknikal di dalam bahasa Melayu. Jadi proses pembinaan istilah ni akan mesti terus menerus. Kan? Pada pendapat Datuk, dia dah stagnan dan tidak dilakukan lagi ke apa? Proses penambahan pengistilahan. Saya tak pasti sama ada Dewan Bahasa masih terus orang kata mencipta istilah-istilah teknikal baru, sebab bidang disiplin ilmu dah macam-macam kan, nuklear, engineering lah apa semua kan, dalam medicine, perubatan kan. Jadi proses pembinaan istilah sama ada di Melayu kan ataupun ada istilah Melayu ni sendiri kan, mesti terus. Dan sekarang lebih senang dengan bantuan internet apa semua ni kan. Jadi orang menterjemah senang kan. Bahasa ni terus berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang kan. Jadi
pembinaan bahasa ni mesti terus menerus kan. Dan hubungan akrab dengan Indonesia dalam soal pembinaan bahasa ni mesti terus. Sebab Indonesia ni dia bukan main banyak ilmu pengetahuan dalam bahasa dia yang kita tak dapat gunakan di sini. Sebab pengaliran buku antara Malaysia dan Indonesia masih ada sekatan. Di kedua-dua pihak ataupun terutamanya daripada pihak di sana. Di sana. Jadi ini pihak kerajaan harus mengambil inisiatif bagaimana lalu lintas buku kan, daripada sini ke sana, daripada sana kemari tak ada masalah. Dari sana. Dan bayangkan di Indonesia tu sampai PhD-nya dia masih mengajar dalam bahasa dia kan. Jadi kerana istilah-istilah teknikal ni dia tak perlu terjemahkan kan, digunakan. Dan dia jauh lebih ramai academician kan, di Sumatera, di Sulawesi, di Banten. Jadi sayang kita daripada satu bahasa serumpun, daripada dunia ekosistem yang sama kan, tapi lalu lintas budaya ni tak ada sepatutnya, terutama buku ilmu pengetahuan kan. Pernah ada ke tu? Pernah rancak tak? Dan dia rancak. Memang rancak tu tahun 60-an. Tahun 60-an. Ada satu jawatan-kuasa terminologi, pembinaan istilah. Indonesia dan Malaysia sekali. Kenapa kita berhenti buat tu Itu saya pun tak tahulah kan. Ke Datuk tak nak cakap? Ini proses pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan dengan Malaysia ni mesti terus. Kita bahasa serumpun dan Islam pun agama yang penting kedua-dua kan. Dan banyak kita, saya pernah belajar di Indonesia 2 tahun kan. Saya boleh katakan sebahagian daripada orang kata idea-idea ataupun penulisan saya ni saya timba daripada bacaan saya pada Khazanah Indonesia. Dan saya berinteraksi dengan ilmuwan-ilmuwan dia yang banyak menulis buku kan dalam bahasa Indonesia. Dan dialog ilmu kan sangat intens di sana. Berbanding dengan sini, kita masyarakat Melayu sini masih sopan santun kan, budi bahasa, menjaga hati kan. Sana kalau ada dialog ni, dialog mengkeras punya. Kita tak boleh replicate dia di sini tu masyarakat kita tidak boleh lagi Satu, kita tak ramai kan. Lagi satu, hari ni kita berdebat, besok jumpa kat kantin kan. Ini limitation kita lah kan. Yang kedua, tradisi polemik ni memang tidak kuat di negara kita. Tradisi polemik itu tidak Indonesia kuat. Sejak angkatan 45 dari segi perdebatan, bukan saja di antara golongan komunis dan golongan demokratik, tapi di kalangan sastrawan sendiri kan. Perdebatannya kan. Dan seniman-senimannya memang anti convention, orang kata selalu ialah dia kebudayaan dia banyak kan. Manado, Bugis, Makassar, Jawa kan. Yang banyak kita tak faham tentang dia. Masa Datuk punya pergaulan dengan golongan asas 50-an di kalangan para intelek kita dan penulis kita tu pun tidak ada ke tu jenis-jenis perdebatan yang intens sesama kita berlaku? Kita berbeza dengan Indonesia. Kita pasal kita komuniti tu kan. Dia balik jumpa bulan depan, jumpa kat kantin kan. Dan tradisi bukan macam tu ke sifatnya? Sepatutnya kita boleh berdebat, lepas tu kita boleh pergi minum sama-sama. Ini memerlukan kematangan. Kematangan kita ni di Indonesia ni lain. Dia punya intellectual
Orang kata sejak zaman Khairi Anwar lagi kan. Masalah berdebat ni kan, bertukar-tukar fikiran ni sebahagian daripada kehidupan seniman. Kita sini yalah balik-balik orang itu jugalah kan. Jadi itu kadang-kadang ialah saya suka kalau berdialog lah secara terbuka kan. Ya. Dan Datuk banyak kali tak dapat peluang berdialog secara terbuka tu lepas. Saya dengan Krisma dengan apa tu memang banyak berdebat. Dan dia suka berdialog untuk menguji pendapat dia. Dia selalu pick up saya kat anu tu. Dia Smile tu dia punya group lah kan. Katalah dengan Christmas tu seminggu sekali ke berapa kali memang Datuk akan minum-minum semua ke macam mana tu? Tak, saya dia sebenarnya dia kesunyian kan. Tidak ke semua penulis kesunyian tu? Dia seorang pemikir kan. Seorang pemikir dia sejak dia di Singapura. Dia editor tulisan di Singapura kan. Dan dia seorang pejuang. Zaman kemerdekaan kan. Dia Samad Smile. Cuma dia tak kena tangkap. Samad Smile kena tangkap kan. Orang asal 50 tongkat semua tu kan. Ashraf kan. Ini semua orang berjuang untuk kemerdekaan melalui tulisan kan. Tapi di antara tu Chris ni dihormatilah. Dia macam bapak lah kan. Jadi di sini sangat Awang, Ashraf semua tu, Allah Hussein kan. Itu semua orang bawah dia dulu kerja kat Dewan tu kan. Ada segan silu terhadap dia lah. Tapi sama itu Chris ni seorang pintar. Dia boleh patahkan cakap orang. Dia luar biasa. Sebab itu orang yang bawah dia tak berani nak, bukan satu hormat kat dia sebagai ketua, sebagai bapa gitulah kan. Apa aja Chris cakap tu dia orang angguk lah kan. Termasuk dia nak uji dia punya pendapat. Jadi dia selalu datang ke bilik saya untuk berdebat. Untuk kacau. Berdebat. Dia tak suka lah orang ginggih aja kan. Apakah antara perdebatan Datuk dengan dia dulu? Antaranya soal-soal macam mana? Banyak. Pelbagai tu Satu ialah soal urusan Dewan Bahasa tu sendiri memang kan. Biasa. Kemudian masalah kehidupan penulis lah. Chris ni beza dengan Osman Awang. Dari segi macam mana tu? Beza banyak. Osman Awang ni awalnya romantik, lembut dan tak mau lukakan hati orang kan. Jadi cakap dia berlapik kan. Dia pun lembut. Chris tak ada. Dia tak setuju dia akan hujah. Jadi bukan semua penulis kita mempunyai keberanian ataupun temperamen yang bersedia untuk berdialog secara terbuka. Chris ni saya kata dia tu Minangkabau juga kan. Jadi juga dia patah cakap orang. Datuk Minangkabau juga kata? Saya tak. Okey. Keminangkabauan dia tu membuat dia pada sikap betul. Dia belajar agama di Sumatera. Kemudian dia pun lulus sekolah Inggeris kan. Dan dia antara saya kira penulis yang tajam berfikir. Wow. Dan saya beruntunglah dapat dia dengan saya. Dia rasanya lah boleh berdebat lah. Lain tu dia orang dengar je, tak membangkang je. Selepas dia bersara daripada Dewan pun, dia kerja kat rumah kan. Hampir setiap hari dia telefon saya. Ada je lah benda. Yelah dia dah biasa hidup dia pejabat, hidup intellectual. Kan. Jadi orang jangan berdebat dengan dia memang patahkan je sebenarnya. Dia orang pandai, orang pintar kan.
Datuk ada kerinduan dan keinginan untuk ada mengalami perdebatan tu dengan dia malah ataupun orang-orang macam dia? Dengan Chris ni perdebatan yang lebih bersifat ilmu lah kan. Ya, of course, tentu. Tak ada nanti personal tak. Ya, betul faham. Dan yalah, waktu saya di Dewan Bahasa ni, saya pegawai kan, ketua bahagian. Saya tahu banyak tak suka idea saya, tapi dia orang tak hujah saya. Sebab Kan? bos Kecuali satu dua orang macam Datuk Johan Jaafar, Tan Sri Johan. Oh, dah mungkin dia. Ainun Muhammad. Ini orang pandai ni, orang petak ni. Ya. Jadi orang macam ni yang menghadapi saya kan. Dan dia orang merangsang untuk ni pemikiran juga Ya. Bawah saya tu dulu banyak orang kata hero-hero sastra lah. Antaranya? Datuk Johan, Syed Jaafar. Dia orang pandai-pandai semua ni. Ya, sudah tentu. Jelas sangat. Secara individu memang orang yang pintar kan. Jadi dia orang ni selalu lah menghujah saya lah kan. Di belakang je banyak dia hujah lah kan. Tapi fun. Itulah dia tu fun. Dia perkayakan saya. Ya. Okay. Jadi saya memimpin orang pandai waktu itu. Jadi yang untung saya. Saya understand orang pemikir-pemikir kan. Kalau saya memimpin orang budak sekolah, apa saya untung. Benda lain pula belajar ni. Dok. Ya. Sebagai seorang penulis, seniman, saya nak tanya pendapat Datuk fikiran peranan humor tu, kebolehan untuk humor tu. Okey. Tu satu. Dan adakah Datuk seorang yang humorous? Peranan humor ni penting dah. Bagus. Tapi humor yang cerdik lah. Ya, of course. Kan, dan tidak semua orang boleh. Tidak semua orang boleh. Okay. Tak boleh. Jadi kalau you menulis artikel kalau ada humor, elemen unsur humor tu, kalau you boleh masukkan. Tapi yang cerdik lah kan. Ya. Memang itu satu daya tarikan yang kenapa orang suka baca kita punya. Dalam pesan Datuk aspire tak ingin mencapai satu tahap humor tu? Dan adakah Datuk rasa berjaya macam mana? Banyak. Saya ingat saya terlalu serius lah kadang-kadang kan. Tak banyak humor kan. Ya. Jadi elok beli juga satu buku tentang humor ni tau. Ya. Yang perli orang kan. Ya. Banyak yang humorous quotation kan. Itu salah satu teknik bagi asam garam penulisan kita. Ya. Tapi kot lah bagi rujukan kan. Jangan anggap itu bagi kita punya kan. Kita acknowledge. Ya, kita acknowledge dalam konteks tulisan kita. Tak apa, itu salah satu cara lah. Saya pun ada buat juga sekali. Tapi saya sebut di mana saya petik ni. Yang itu sesuai dengan dalam konteks tulisan yang kita buat. Saya ni seronok sangat dapat buat dengan Datuk ni. Tak apa, lain kali datang kita jumpa personally atau rumah saya pun boleh. Okey tu, boleh lepas PKP tu Boleh. Itulah saya nak cakap. Orang pun bosan tengok muka saya je kan. Terima kasih tu. Last question tu. Last question. Saya kena tanya soalan ni. Datuk ialah daripada era yang saya pernah cakap lah, era sebelum perang. I mean sebelum merdeka. Datuk ialah tahap bapa saya yang lahir tahun 30-an tu kan. Ya. Gambar bapa you main lawa handsome. Saya tak dapat lah tu. Saya semua separuh daripada dia. Ketinggian dia 6 kaki, saya 5 kaki 6. Ya ke? Dia polis tu. Ya betul. Betul. Saya hormat pada polis ni. Abang saya pun polis.
polis biasa dan polis pos lah. Dan seorang tu RAF polis kan. Oh. Jadi saya bila tengok polis ni saya Ada itu yang di dalam lah. Betul. Macam saya melihat cikgu dan para pengajar pemuisi ni. Jugalah betul ni hormat tu. Dan tadi saya kata tu ialah Datuk daripada era yang sebegitu. Pada saya era orang tough lah tu. Orang yang hidup tough lah. Macam arwah bapak saya selalu cerita nak pergi sekolah nak naik apa bawa 5 sen 15 sen. Bila tak ada orang pergi minum air bawah air pipe tu. Jalan kaki. Tak ada dia dah meninggal 26 tahun dah. Oh ya. Lama dah. Lepas tu Datuk punya era tu ialah para pejuang lah penulis-penulis yang ada perjuangan dalam kehidupan dia. Ini persoalan saya tu. Apabila Datuk tengok generasi saya, apabila Datuk tengok generasi dan bawah lagi pada saya tu, bila saya tengok generasi saya dan bawah saya rasa macam kami empty tu, macam tak ada apa, ada kesenangan ke privilege, entitlement semua ni semua. Jadi apabila saya cuba melihat generasi saya daripada kacamata generasi Datuk tu, apa agaknya generasi Datuk pandang pada kami ni? Ya, dalam satu hal saya bersyukurlah. Sekarang ni kita dalam kemewahan lah juga kan. Berbanding dengan zaman saya dulu kan. Barangkali kita boleh ada satu sesi yang khas nanti untuk saya ceritakan pengalaman bukan unik saya tetapi seluruh kawan orang Melayu lah kan. Yeah. Yang jadi sekarang ni kalau orang dengar pun jadi hiburannya lah kan. Seniman tu kena menghiburkan tu. Tapi dalam satu hal saya kira banyak yang positif untuk saya. Di mana tu? Proses kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, pelajaran dan perjuangan bahasa yang saya lalui kan. Ini bukan baru 10 tahun yang sudah sejak saya sekolah. Ya. Kan? Ya. Membuatkan saya confident sekarang ni pada dewasa ni untuk berhadapan dengan isu-isu yang nasional. Cultural dan language lah. Bukan politik, saya bukan orang politik. Kan? Politikalnya tu ialah satu politik juga tu. Betul lah kan. Terima kasih tu. Jadi kesusahan hidup ni make you tough lah. Of course. Tough spiritually lah kan. Ya. Yeah. Bukan ilmu pengetahuan. Yeah. Jadi cuma sekarang ni peluang jauh lebih banyak untuk satu kehidupan yang moden yang lebih progresif lah. Semua dah ada kan. Cuma nak diolah aja kan. Nak diolah. Jadi saya kira generasi you, generasi kawan-kawan yang hidup dalam kebanjiran kemudahan lah. Macam mana nak memanfaatkan kan. Yeah. Kan. Dan ialah kehidupan moden banyak pula keperluannya kan. Ya. Lain pula lagi. Jadi banyak masalah lah kan. Keperluan baru ni pun memberikan masalah baru kan. Ya. Setiap zaman ada dia punya risk and hazard dia kan. Ya. Yang dulu tak ada kan. Dulu orang kata apa dia laman pun tinggal basikal pun tak curi. Kan? Sekarang ni kasut pun orang sapu juga kan. Kolektif society dulu lain, kemiskinan tetapi penuh orang kata perhubungan kemanusiaan. Tapi masyarakat sekarang lebih mewah kan. Macam saya lah, saya sekarang tinggal di Shah Alam, Seksyen U12, kelompok rumah semedi di kalangan New Malay Middle Class dengan cara hidup dan
aspirasi dan style kehidupan yang berbeza pada zaman saya kan. Ya. Jadi proses ni akan terus berubah lah. Anak-anak kita besok pun Lain. ada satu masyarakat baru yang akan timbul. Ya, betul. Sekarang ni telefon aja jadi masalah juga di samping communication kan. Betul. Jadi barangkali saudara Art boleh orang kata panggil intellectual beberapa fokus tentang the future kan. Betul tu. Okey. Sekali lagi tu. Jam kita cerita. Itulah tu. Dan tidak ada satu detik bosan pun pada saya apabila dapat berbual dengan Datuk. Itulah sekali lagi nak ucap terima kasih kepada Datuk. Betul, dan saya bersyukur juga dapat melihat Datuk dengan kejernihan fikiran, ketajaman fikiran masih lagi Apa ada guna je ke? takkanlah tak ada guna. Ya, dan itulah tu apa yang saya ada untuk Datuk, memanglah hormat saya, sanjung saya dan malah kasih sayang saya terhadap Datuk. Saya patut terima kasih lah kerana berikan caller ruang kan. Tak ada apa. Terima kasih banyak, tapi saya mohon maaf lah. Tak ada apa nak dimaafkan tu. Sebab bila berdialog ni saya ni kadang tak ada tapis-tapis je. Tak payah. Terus Tak tapis. pick up my mind yang tidak mesti semua orang suka kan. Macam saudara Art sini tahu, saya berapa orang tokoh-tokoh hebat kritik saya. Kan? Saya nampak itu sebagai badge of honor tu Okey Tok, terima kasih banyak banyak makan masa Datuk. Salam saya pada Hadi kena tolong semuanya. Saya harap dapat bual lagi dengan Datuk. Okey Di. Okey, terima kasih. Nanti kita boleh jumpa lah Rumah Pena ke bila-bila. Ya, okey Tok.